Ramai ahli Bersatu tidak yakin parti mampu bertahan. Bersatu tidak mampu bertahan sehingga PRU ke-16. Ramai dalam kalangan ahli Bersatu tidak mempunyai keyakinan parti itu mampu untuk bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pemimpin kanan yang namanya enggan disiarkan mendakwa situasi itu berlaku susulan siasatan dan pendakwaan terhadap beberapa pimpinan parti yang dikaitkan dengan kes Amla dan Jana Wibawa. Mereka tak yakin Bersatu akan mampu bangkit daripada kesan pertuduhan sebesar Jana Wibawa dan mungkin Bersatu tidak akan mampu bertahan sehingga PRU akan datang, katanya. Susulan kebimbangan itu, sumber yakin ada 5 lagi ahli Parlimen Bersatu akan mengisytiharkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Semuanya bergantung kepada peranan dimainkan oleh pihak yang memujuk untuk meyakinkan mereka supaya terus menyokong kerajaan. Supaya terus menyokong kerajaan, tuan. Dia mendakwa tidak akan menyokong kerajaan perburuan bukan saja akan membabitkan daripada ahli parlimen. Sebenarnya ada Ed Adun, Ketua Bahagian dan akan memegang jawatan dalam sayap juga sedang menunggu masa untuk menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Berdasarkan maklumat diterima daripada Ketua Bahagian dan ahli Bersatu yang lain, kebanyakan ahli dan segelintir pemimpin Bersatu sudah mula mengatur langkah untuk menyokong kerajaan. Cuma kini sama ada 5 orang disebut tadi akan mempengaruhi rakan mereka yang lain atau parti atau cuba mengembalikan keyakinan mereka. Ada maklumat kata ahli Parlimen Bersatu yang akan menyokong kerajaan seramai 11 orang. Tetapi saya yakin hanya 9 dengan 4 sudah mengumumkan, tinggal lagi 5 dakwanya. Mengulas lanjut, sumber itu menyokong dakwaan seorang blogger yang mendakwa harga wakil Bersatu adalah 4 hingga 6 juta setiap seorang. Mereka yang mengisytiharkan sokongan ini ada beberapa faktor. Bukan sebab wang semata-mata, tetapi wang adalah motivasi utama mereka. Selain itu, ada juga kemungkinan yang melindungi diri daripada didakwa dan dalam apa-apa kesalahan, katanya. Dia tanya sama ada dakwaan PN sudah terdapat broker politik yang cuba membeli ahli parlimen. Sumber itu berkata perkara itu sudah pasti berlaku dan dikukuhkan lagi dengan usaha Perdana Menteri yang mengutuskan surat meminta semua ahli parlimen bersama menyokong kerajaan. Baik. Saya nak jawab, saya nak ulas perkara tersebut. Yang pertama sekali, saya boleh jamin tidak ada tawaran wang. Itu yang pertama. Peruntukan itu ada kepada sesiapa yang menyokong, memang akan dapat peruntukan. Itu diketahui umum. Bila dia sebut 4 juta, is actually 1 million peruntukan tersebut. Bukan ditawarkan, tetapi siapa saja. Tanpa perlu keluar daripada parti. It's actually 1.4 million. Wang tidak ada. Ugutan intimidasi pun berkemungkinan besar tidak ada. Sebab mereka tidak ada kes. Hakikat sebenarnya, tuan-tuan, mereka tak ada kes. Yang ada kes hanyalah beberapa pimpinan tertinggi ke atas. Kenapa disebut juga? Kenapa yang tu tadi sebut? Dia sebut sumber itu. Bila dia kata ada 11, saya tak yakin 11. Tetapi, saya kata macam ni. 5, saya confirm. 5, saya confirm. Arti kata 4, dah confirm dah 4. Ada seorang lagi. 11 tu, 9 lah dia kata 9. Tadi kan dia kata 11, habis 9. So dia kata 4 dah confirm, 5 lagi nak lompat. Bukan 5, saya kata seorang lagi nak lompat. Yang lain tu akan menyusul kemudian. Kenapa? Dia fikir macam ni, tuan-tuan. Aku ada 4 tahun lagi nak menghadapi pilihan raya. Berkemungkinan besar aku tak akan bertanding. Dan kalau aku bertanding, aku akan kalah. So, kenapa aku tak gunakan tempoh 4 tahun aku ni dengan dana? Daripada aku menyusahkan diri aku, kenapa aku tak gunakan tempoh 4 tahun ini dengan dana supaya aku boleh buat kerja aku, dapat gaji aku bulan-bulan, tak payah aku fork up duit, gaji aku clean dapat 20 belas ribu dan sebagainya. Habis 4 tahun, aku bersara. This is apa yang diorang tengah fikirkan sekarang ini. Nah, Bersatu akan berkubur? Saya kata, ya. Bersatu akan berkubur. Isunya, siapa yang akan Bersatu berkubur dalam keadaan seperti ini? Tuan-tuan perasan tak? 4 orang ni melompat masa bila, tuan-tuan? Selepas Mahathir menyatakan sokongan kepada PAS. Tuan-tuan perasan? Setelah menyatakan sokongan kepada PAS, keempat-empat ni mula keluar. Kenapa? Pertama, sepatutnya Bersatu kena turun ego, bincang dengan Mahathir, bawa Mahathir masuk balik. Tetapi antara yang tak menyokong pimpinan dalam Bersatu, terutama Muhyiddin Yassin. Orang kata Muhyiddin sekarang sokong Mahathir di depan dia lah, dekat belakang tak, tuan-tuan. Dia orang tahu dia tak dapat dengan Mahathir kat situ. Tak boleh ada 2 singa di dalam satu sangkar. Gaduh. So, bila Mahathir tak pergi ke Bersatu, sebaliknya pergi kepada PAS, dia tahu, Bersatu tahu dah, they are in big trouble. Yang kedua, keputusan PRN 16 yang lalu amat jelas bahawa Bersatu sudah hilang semua kekuatan yang diorang rasa diorang kumpul.
Dia orang ingat dengan nama dia jadi kerajaan 33 bulan, dia boleh jadi kerajaan? Tak boleh. Selangor kalah, Negeri Sembilan kalah. Malah PAS lebih banyak menang daripada dia orang. Dan yang ketiga, dana. Dan yang ini paling besar. Dengan ketiadaan dana yang ada sekarang ini, bukan setakat Bersatu akan menghadapi masalah. PAS pun akan menghadapi masalah. Tetapi PAS sekarang tak ada isu. Mahathir ada bersama dengan mereka. Tak kisahlah. Dahulu sembang pasal memali lah, murtad lah, kafir lah. Itu semua dah tak relevan. Itu semua adalah bisikan syaitan, bak kata Hadi Awang. Sekarang ni yang penting, kita nak menghadapi pilihan raya, Kemaman ni nak bertanding, PRK Kemaman nak bertanding, Fulus mau dapat ke mana? Nasib baiklah Mahathir nak masuk, tuan-tuan. Kalau Mahathir tak ada, mampus fi dunia wal mampus fi akhirah untuk PAS. Dana tak ada. Lebih-lebih lagi Kemaman. Dan kalau Kemaman kalah, saya nak cerita. Kalau Kemaman kalah, kalau PAS menang, tak ada apa. Ni saya nak bagi tahu, kalau PAS menang di Kemaman, nothing, biasa je. Dan dia menang. Tak ada apa. Tapi kalau PAS kalah Kemaman, next PRU tak ada jaminan Terengganu boleh bertahan tau. Sebab rakyat Terengganu ni pelik sikit. Dia bukan macam Kelantan. Tak ada air keluar, lumpur pun, dia tetap PAS. Tapi Terengganu ni tak. Terengganu ni ekonomi. Itu perkara pertama dahulu. Bukan semua lah ada di kalangan mereka. Dan ini yang mengganggu gugat. Ini yang mengganggu. Bayangkan Terengganu, tuan-tuan. Sampai Adun sendiri kata tak ada masalah pakai bikini pergi kat Terengganu. Adun cakap tau. Kalau Kelantan tak ada dia cakap macam tu. Adun Terengganu kata tak ada masalah berbikini di Terengganu. Kenapa sampai ke macam tu sekali? Itu saya kata Terengganu dia lain. Pelancong asing boleh berbikini di Terengganu. Tuan-tuan nampak? Boleh, tak ada masalah. Terengganu ni lain. Dia Islam lah. Tapi bab tu, tak apa. Janji, ekonomi kita okey. Kenapa Mahathir ni, tuan-tuan? Apa isu Mahathir ni? Itu saya kata. Mahathir ni is the real. Dia ada 2 buku yang saya rasa yang dia pegang betul-betul. Satu, Nicola Machiavelli tadi, The Prince. Yang kedua, 48 Laws of Power, Robert Greene. Dan dia boleh gunakan apa saja. Mahathir saigo di DAP untuk jatuhkan Najib. Bekas Perdana Menteri mendakwa bahawa dia dan DAP hanya saling menggunakan satu sama lain untuk menjatuhkan pentadbiran Najib. That's it. Sama juga dia menggunakan Bersatu. Sama juga dia menggunakan PAS. It's the same thing. Dia gunakan PAS untuk jatuhkan kerajaan sekarang. Dia guna DAP untuk jatuhkan Najib. Dia tak kisah. Itu matlamat menghalalkan cara. And this is what's going on dalam negara kita, tuan-tuan. Negara kita sekarang ini. Now, sebab tu saya kata, jatuhnya Bersatu nanti bukan sebab kita tak kacau dia pun. Tapi jatuhnya Bersatu ini disebabkan oleh tidak lain tidak bukan. Siapa, tuan-tuan? Orang di dalam Bersatu sendiri. Pengkhianat akan dikhianati. Dan yang mengkhianati dia bukan orang lain. Orang di dalam rumah dia sendiri. Siapa Mahathir dalam Bersatu? Tuan-tuan tahu kan? Orang bekas Bersatu sendiri. Menarik, tuan-tuan. Itu dia, menarik. Sangat. Sogokan demi sogokan ini bukan sekadar berlaku, kita kata, pada zaman itu. Ni, tuan-tuan. PAS kata, ahli parlimen PAS tidak termakan rasuah sogokan Ahmad Samsuri. PAS yakin ahli parlimen itu kekal bertahan yang tidak sama sekali terjebak atau terbakar dengan sebarang bentuk sogokan, rasuah atau perjanjian yang menjanjikan habuan dalam pelbagai bentuk. Naib Presidennya, Ahmad Samsuri berkata, setiap ahli parlimen diberi kepercayaan, mempunyai teguh jati diri dan tidak mudah terpedaya. Sekian lama, boleh bertahan puluhan tahun tanpa peruntukan walaupun tidak ada akta yang dilopat parti pada waktu itu. Untuk makluman, dia kata sedemikian, tetapi hakikatnya tak. Rundingan 4 itu dan juga beberapa yang lain sepatutnya, saya kata 5. Seorang tu bukan Bukit Gantang tu sebenarnya. Bukit Gantang tu tak termasuk dalam 5 tu. Ada beberapa saya kata ada daripada PAS. Kenapa tiba-tiba dia keluar statement ini, tuan-tuan? Tempoh hari saya dedahkan PAS ada buat satu
pertemuan tertutup dengan ahli-ahli parlimen dia. Dan di dalam pertemuan tertutup itu, mereka telah mengangkat satu lagi bai'ah baru. Cuma saya tak tahu bai'ah tu berkaitan dengan apa lah. Wing-wing. Tetapi dalam bai'ah tersebut, mereka tidak boleh menyatakan sokongan. Dekat situ yang stuck. Dekat situ. Sepatutnya ada ahli parlimen dari PAS yang menyatakan, bukan seorang tuan-tuan, bukan seorang tu. Yang sepatutnya menyatakan sokongan. Tetapi PAS ni dia main lain. Cara pulauan dia lain tuan-tuan. Dia main lain. So akhirnya katanya tak jadilah. Tapi dengar last macam dia akan cuba juga. Suka atau tidak, mereka akan cuba juga. Sebab dia orang tak tahan dengan keadaan ini sekarang. Dia orang tak tahan dengan apa yang ada sekarang. Tak, bila saya lihat IPAC ni tuan-tuan, saya teringat APEC yang sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia macam ni. Kalau siapa ingat, pada tahun 2019 berlaku satu ruffle, satu pergaduhan lah. Kira satu pertembungan pada waktu itu. Pertembungan pada waktu itu adalah pertembungan sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri atau tidak. I don't know whether you remember this lah. 2019 masa tu, saya, antara tim saya dan sewaktu dengannya mendesak supaya perjanjian 2 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ditunaikan 18, 19, 20 pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kami mendesak supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan jawatan Perdana Menteri menggantikan Tun Mahathir. Kerana janji pada waktu itu adalah untuk 2 tahun beliau memerintah, kemudian diserahkan. Antara yang tidak setuju pada waktu itu, tidak lain tidak bukan geng-geng kartel lah. Zuraidah tak setuju, Azmin tak setuju sewaktu-waktunya. Yang tak setuju juga, of course, geng-geng bersatu, itu kita faham. Tetapi yang tak setuju dekat seorang lagi, siapa tuan-tuan? Syed Saddiq. Dan conversation atau meeting mereka selama 2 jam itu, kalau tuan-tuan jadi, ada dalam YouTube saya, full 2 jam punya conversation, kalau tahan dengarlah. Bagaimana beliau tak setuju, kita kena serahkan. Azmin berkata, kita kena tunggu sampai habis penggal. Kenapa nak rush dan sebagainya. So, Mahathir pun waktu itu dia kata, mula-mula dia nak bagi, kemudian tak jadi bagi. Lepas tu bagi lepas ni, ujung tahun, lalas APEC. So, itu APEC kali ini memain peranan besar untuk saya sebenarnya. Macam kenangan lah. So, bila dia kata bagi APEC, dia kata, APEC nanti saya akan pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas APEC, Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Nah, tak sampai APEC pun, APEC tahun 2020 sepatutnya yang masa tu Kuala Lumpur lah jadi dia punya tuan rumah. Sepatutnya Kuala Lumpur jadi tuan rumah tahun 2020 November. Tiba-tiba COVID. Dan tak sempat pun 2019 kita tahu Februari kerajaan tumbang. So bila kerajaan tumbang, cerita APEC tak jadilah. Tak ada apa yang berlaku lah kan. So semua kecewa berjadi dah. Semua kita tahulah what's going on. APEC 2020 tu diadakan secara online. And now APEC 2023, kita menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi sebagai Perdana Menteri, tuan-tuan. Now, itu saya kata perancangan Tuhan ni sangat hebat. Allah is great. Bagaimana kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu jadi Perdana Menteri, mungkin beliau akan jadi susah sebab negara tutup, COVID dan sebagainya. Mungkin. Tetapi Allah lindungi beliau. Dan akhirnya, dia menjadi Perdana Menteri setelah habis COVID settle apa semua, beliau menjadi Perdana Menteri and going strong selepas itu. And ada hikmah juga apa yang berlaku. Contoh bila Mastura tu, tak ramai yang tahu bila Mastura punya kenyataan berkenaan dengan Chimpeng tu, dan juga Lee Kuan Yew dan sebagainya dikait dengan DAP. Tuan-tuan tahu Mastura tu ambil information tu daripada mana? Kan saya kata data itu dulu disebarkan oleh Saitro Barisan Nasional, Saitro BN. Saitro BN yang sebarkan. Kemudian, tersebar satu buku Saitro BN yang penerangan BN yang ada konten benda tu. Dan itu yang dibaca oleh Mastura. Sedangkan, pada waktu tersebarnya perkara tersebut, antara yang tak setuju dan mengatakan benda itu palsu adalah orang PAS. So, sekarang ironinya, orang PAS yang menggunakan data tersebut